Assalamualaikum, salam sejahtera. Harap kita orang sehat sahaja. Zajabah mau ngetes power suara kami dapat jadi penyanyi popular terbaru di Malaysia. Kasih kelak. Apa khabar penonton di rumah yang sedang menonton Keringat Usahawan? Kami host kita Yusuf dan episod kita di sini. Kita di Miri. Jika itu adalah episod pertama Keringat Usahawan kita, dalam rancangan tu lah kami akan mengetengahkan usahawan-usahawan di Sarawak yang terpilih, beri danya peluang untuk danya bercerita pengalaman pahit manis danya dalam memajukan bisnes masing-masing. Sebab ialah rancangan tu ditunggah Keringat Usahawan. Bukan senang nak senang sebenarnya. Sebelum kita ke Kota Peranginan, kami ada nak singgah dekat Oya sekejap sebab kami dengar tempat nama Cafe by the Beach tu ada menyajikan masakan seafood yang nyaman. Bukannya aja, tempat dia pun best pakai OOTD. Bah, kita sempat singgah tu dan berkenalan juga dengan Tauke Nio, Puan Izra dalam segmen Nang Nyaman. Assalamualaikum. Salam. Aduh, ialah yang dicari-cari. Selamat datang. Thank you. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Tok lah kafe yang viral di muka tu. Yalah ya. Dengan seafood yang special, yang western kita, menu kita yang special. Nah, okey, kelak kami mau cari makanan-makanan yang tak boleh. Okay, tapi sebelumnya mau kelakar lah mengenai macam ni kita mengendalikan bisnes kita yang famous dah kita orang. Okey, sini boleh kita duduk tak? Duduklah dulu kita share. Siap? Okey. Nama kami Nurizra Fatimah binti Jazari. Umur kami 27 tahun. Kami pemilik Cafe by the Beach tu. Kami dari dulu orang suka bisnes. Dari kami kecil dulu kami dah suka berbisnes. Sampailah besar tu, so kami ada idea lah mau pula bisnes apa. So dalam waktu kami campus dulu, kami ada buka bisnes dalam fashion ya. Kami jual t-shirt, tapi sikit-sikit aja. Lepas ya dah habis belajar, ya kami terfikir nak buka kafe lah. Sebab dulu kami dah try nak buka butik apa semua, tapi macam kurang sambutan. Lepas ya kami fikir, mostly orang fokus banyaknya sambutannya dari segi food, makanan. Orang suka makanan, nak everyday orang nak makan, everyday orang nak minum. So why not kami try buka kafe. So start lah dari siang kami terus buka. Okay, first kami rasa environment kafe tu. Kami nak create something unique untuk orang kampung. Sebab sebelum tu setidaknya saya ada tempat nak relax, nak chill-chill nak. And then kami nak pula kafe tu English style lah. English style macam setidaknya dapat experience macam ni vibes kafe tu. So macam kafe tu kami ada design macam sikit-sikit tempat nak. Sikit-sikit tempat dia macam melambangkan tempat yang kami dah travel. So sikit-sikit setidaknya macam susah nak cari tempat nak dating ke, nak apa sambut birthday, nak tempat kacak-kacak So ada peluang tu dekat pantai, kami bangunkan kafe tu sebelah pantai. Lepas ya environmentnya kami pula unik sikit yang belum dirasa setidaknya. Menu kami orang tu, orang suka di situ adalah seafood. First, seafoodnya adalah ketam. Orang kelak nak apa nak ketam, mesti orang cari ketam sini. Ketam di By the Beach Cafe. Sikit harganya affordable. And then second menu yang popular adalah sotong goreng tepung, udang cili kering. Sotongnya ada macamnya bukan sotong goreng yang biasa-biasalah, ada agik di
ada secret resepinya, macam ramuan dalamnya lah. Apa yang dicampur oleh orangnya, macam ada black pepper ke apa ke. First, dulu kami buka tu, kami susah cari pekerja. Chef kami nak kurang. Bila kami advertise pun macam saya ada orang gila nak bekerja untuk tukang masak. So I have to train macam pekerja kami lain untuk masak lah. Kami pun turun juga nak masak. And then second adalah waktu pandemik tu. Ya memang mencabar gila. Sebab bila pandemik tu kami orang suruh tutup. Bila tutup, bisnes kami orang tutup dalam 2 to 3 months. Siap beroperasi. Bisnes drop. Yalah caparannya rasa macam nak down, nang down lah. Plan kami adalah first kami nak buka cawangan baru lagi, tapi menunya lain. Yang sebelah kafe kami tu aja. Tapi menunya sia macam yang manis-manis lah. Contohnya yang sweet-sweet, nak waffle, ice cream, nak ada buah, ais atas papaya semua. Lepas siate macam yang light-light aja. Di situ kami orang pula nak berat-berat. Tapi kami macam nak membesarkannya adalah kami nak pula nak light dishes saja. Sotongnya luar biasa. Ialah uniknya. Ya Rabbi, resepi kita pun noh. Okey, memandangkan untuk semua kami pun jadi makasih orangnya kakak orang. Tapi kami semua nak makan banyak orang. Tak makan kami sekali boleh? Boleh. Okey. Dan dengan ya kami dapat mudah kita orang semua tu nyaman. Okey Puan Izzah, terima kasih banyak-banyak kerana kita dah sudi berkongsi cerita kita dengan pengalaman kita mengendalikan bisnes restoran kita dan juga butik kita. So sebagai tanda penghargaan daripada kami dan juga pihak production crew, terimalah untuk sebagai cendera hati. Terima kasih Su. Sama-sama. Siapa sangka Rahmiri itu ada tempat yang bernama Canada Hill. Rasa Canada lah kita tu. Jadi, di sana kami ada tempat premis penginapan di Canada Hill tu yang diberi nama sempena Canada Hill yang dimiliki oleh Tuan Haji Hamzah. Lepas tu kita akan round di Sia dan kita akan berkenalan dengan Puan Juriani untuk tanya-tanya lah macam ni tempat tu mula-mula ditubuhkan. Lekat kita main lah tepi pantai, kita main atas bukit. Kami akan membawa kita singgah ke premis penginapan ala-ala ada view overseas gitu. Round di premis penginapan Canada Hill di Miri bersama Puan Juriani. Nama kami Juriani binti Hamzah. Jawatan saya di dalam homestay ini ada sebagai pengurus homestay Canada Hill Miri. Okey, saya berumur 49 tahun. Perniagaan homestay itu dimula dalam tahun 2017. Okey, cara pengurusan masa kami paksa membagikan masalah sebab mempunyai pekerjaan yang tetap. Selepas waktu bekerja, kami pergi ke homestay untuk melihat apa-apa keperluan yang diperlukan lah. Melihat apa yang kekurangan, so kami orang akan menambah baiklah macam perkakas di dapur, macam fasilitis yang lain lah untuk keperluan pengunjung seperti minuman, makanan lah. And then untuk memastikan kebersihan homestay terpelihara.
Homestay Kenada Hill adalah bangunan empat buah bangunan, teres 2 tingkat. Okey, satu bangunan menyediakan 3 buah bilik. Okey, 3 buah bilik. So dia dapat memuatkan seramai 6 ke 10 guest dalam satu hari. Ada dapur dengan kemudahan semualah, pinggan mangkuk. Semua macam perkakasan memasak, tapi untuk ringan-ringan ajalah, microwave, periuk masak. Tapi kami sini menyediakan tempat memasak lah, sebab untuk keselamatan lah. Budaya ada restoran juga dekat bersebelahan. Sekiranya pelanggan ingin macam mau menempah makanan ke, boleh je agak pergi sebelah, ada restoran sebelah. Kami orang ada pekerja, tukang masak yang menyediakan makanan lah. Selain daripada kami orang ada menyediakan kedai runcit juga. Semua kemudahan asas macam keperluan asas ada dijual di kedai runcit ya. Semua dengan kerjasama keluarga lah. Sebab tu kan bisnes keluarga. So kita orang semua akan bekerjasama untuk melakukannya lah. Pekerja cuma diguna bila kami orang memerlukan pada masa yang di mana pelanggan datang dengan banyak lah. Okey, cabarannya memang ada. Okey, salah satu cabarannya adalah bila customer, guest tu membuat tempahan kan. Nya si madahnya cancel, nya booking, and then bila semua bilik fully book, kita susah nak manage-nya lah. Ada orangnya tadi jadi ke si, jadi nya pun dapat dikontak. So nya satu daripada cabaran lah. Jadi kita terpaksa macam bilik kita just reserve aja dulu. In case-nya jadi. Okay? So kita jadi kerugian ada di sial lah. Jadi salah satu daripada cabarannya lah. Kami orang akan terus meneruskan warisan perniagaan tu. Sebab itu adalah inisiatif daripada bapa dan mami kami. So kami seorang sebagai adik-beradik mesti meneruskan perniagaan tu lah. Sebabnya pun wawasannya untuk perniagaan untuk berkembang maju lagi. Bukan hanya untuk di kampung, tapi peringkat negeri ataupun antarabangsa lah. So nya lebih dikenali di luar daripada negeri. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi pengalaman dan cerita kita dengan kami orang di situ di Keringat Usahawan, dan sebagai tanda penghargaan lah, itu adalah cendelah hati sikit daripada kami orang. Terima kasih kepada Keringat Usahawan sebab sudi menemu ramah kami orang di sini. Dan untuk segmen ketiga Inspirasi Kami, kita akan berkenalan dengan Puan Fitriah yang telah berjaya mengolah macam-macam produk berasaskan terong asam. Pelik si pelik, dan adakah visi terong asamnya dapat diterima orang ramai? Semua akan dikupas dalam segmen Inspirasi Kami. Semua orang start daripada kecil. Kami pun start daripada tepi jaya. Berjual dari tepi jaya. Lepas tu kami buka kilang. Tapi kilang kecil, di belakang rumah aja. Okay? Sebab masa kita orang kampung. So apa-apa yang kita pola, kita mulakan dengan di belakang rumah. And then yang menjadi besar sebab maksudnya kita dah expand. Kita dah nampak future dan kejayaannya. Ya, dari sianya bermula lah. Kalau kita nanggap pasal terong asam, kami kan suka berjalan. Okay? Sarawak tu luas. Dari buminya memang luas lah. Dan kami suka pergi ke ulu-ulu. Bila kami pergi ke ulu, kami nanggap penanaman besar-besaran sebenarnya, buah tu. Kan buah tu sebenarnya kira macam orang kampung yang mola. Kalau zaman kita kecil dulu cuma dipola pakai rebus ikan je nak, masak ikan asam pedas. Ya je.
Dan bila kami nangga terlalu banyak, if you mau makan tiap hari pun si terkanggung atau terkongang nyawa nak makan tiap hari. So dari siap kami nangga dan kami berhubung dengan sidaknya adik Ulu Baram. Dan kami terus bak pulang ke Miri untuk come up with the idea apa yang boleh dijadikan kepada tuang asam. Sebab kalau daripada historinya dicabut dari pokoknya ataupun di harvest, ini dah si berapa segar lagi. It take about 3 days lah kata orang. Lepas ianya akan kecut. Dari sialah permulaannya tu. Perjalanan kita. Kan orang selalu madah jauh perjalanan luas pandangan nak. Perjalanannya lah yang menyebabkan kami bertemu dengan tuang asam tu. Kalau mula daripada 2018, kami cuma mula halwa tuang asam. Okay. Kita cerita sikitlah. Bila halwa dihantar ke kilang, kita memilih sizing. So yang kecil kami orang suruh hantar balik. So bila kami nangga keadaan sidaknya daripada ulu yang hantar berjam-jam lah. So kesian lah. Dan kami orang polah lagi satu produk yang si perlu nangga size yang we call it delight tuang asam. Delight tu yang kedak gula batu. Kita masak dengan gula, kita campur dengan jelly, dan kita potong polah kedak acuan segi 4, mau polah love pun boleh. Ya, delight. Kalau halwa tu ini daripada buah itself, buah dipotong, lekat dipotonglah, di steam, dibuang biji dengan kulit, lepas dia direndam dalam air selama 3 hari and then dikeringkan selama 16 jam. 2 igit produk kejap kami polah masa. Tapi bila tiba tahun tu because of the pandemic or not, kami polah lagi 2 produk that we call jam tuang asam dengan sos tuang asam pedas. 2 igit lah. Produk terbaru lah. Bila kami mula sesuatu, kami mau orang yang bekerjasama. Maksudnya, misi RFM yang mau bekerjasama dengan petani nak. Kami mau ada tindak balas yang positif. Tapi bila kami ni macam negatif, ada orang macam membangkang apa yang kami pola tu. Maksudnya ia adalah challenge. Tapi kalau keadaannya sampai ke tahap kami dah dapat membuat hasil, maksudnya produk, so macam sia-sia. Tapi alhamdulillah lah, kadang-kadang Tuhan menguji kita di atas kemampuan yang kita ya. Berkat doa kami, berkat kami beristighfar hari-hari, benda yang berjalan dengan baik. Yalah tadi sebenarnya di akhir penceritaan daripada kami pun masalah kesedihan kami bertemu juga dengan kontrak farmingnya tadi yang benar-benar mau mula. Kami sebenarnya memang sudah mau angkat tangan, faham sih? Kita mau mula sesuatu kebaikan. Tapi orang si nampak. Orang anggap kita nak cari kekayaan aja, keuntungan sendiri aja. Sebenarnya sih. Untuk apa kalau kita fikir secara logik kami boleh je ambil buah yang jual aja kan. Boleh je ambil buah lain apa mau buah tuang asam tu sih. Banyak buah di dunia tu yang lagi grand kata orang lagi senang pisang apa nak. Why tuang asam? Tapi kami mau membantu sidaknya ya. Sama-sama kita merasai rezeki yang diberi ya. Together kata orang. Tapi kalau message si sampai rasa macam nyawa tercabut tu sih. Tapi bila kata orang harapan kita ada nampak sikit dengan kontrak farming siap kami masih mau berusaha. Kami gunakan cara lain lah. Kalau cara cakap si dapat, kita gunakan cara aksi. Kami menasihatkan kepada sesiapa saja di luar sana yang hendak menjadi usahawan, paling penting adalah kami nasihatkan attitude. Kami selalu madah dengan usahawan ataupun anak-anak muda daripada universiti. Bila saya nunggah kami mula talk, kami nasihat satu je, attitude. Maksud attitude tu, bapa you kaya kah? Miskin kah? Tapi you ada satu perangai, keyakinan diri you, perangai sebenarnya, you akan berjaya. Sebab dari perangai kita ada sabarnya, kita ada kata orang kesungguhannya, hati batunya kata orang. Ya, perangai sebenarnya. Kadang-kadang orang ada siapa ni buat dia bisnes. Buka aja. Macam kini tu lah banyak manusia ni just buka dia bisnes because for them sebenarnya boleh berjaya semua. Tangga attitude-nya. Number 1, kami mau automation kan kilang. Macam Coca-Cola nak just dump dia saja jadi. That is my first target for another 5 years atau masa yang akan datang. Yang first. Yang kedua kami mau make sure this tuang asam kan orang selalu
you pergi mana-mana, pergi Penang, ingat Pak Ali, ingat something like that. Kami mahu bila datang Sarawak, ingat Terowong Asam. So it become Sarawak pun the biggest signature, whereby Terowong Asam tu dapat di Sarawak. Ya yang kami mahu, orang Nangga. It's not only for me, it's for everyone di Sarawak. Supaya whoever etnik yang terlibat sebenarnya bangga bahawa buah yang sebenarnya pandang remeh mengangkat nama setidaknya untuk masa yang akan datang. Ya, plan kami untuk masa yang akan datang. Kami memang banyak plan untuk ekspor yang biasa untuk bisnes. Tapi untuk kami mau make sure everyone in the world will understand about Terowong Asam. They know about Terowong Asam. Ya yang kami mahu. Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi cerita kita dan pengalaman kita dengan kami orang di Keringat Usahawan tu. Semoga menonton di rumah dia dapat ambil inspirasi daripada ya. Dan sebagai tanda penghargaan, Tok ada cenderung hati sikitlah daripada kami dan production house. Terima kasih. Terima kasih Yusof kerana sudi datang ke kilang kami nak kecil tu. Datang lagi lain kali insya-Allah. Okey, kita berbalik kepada usahawan kita tadi. Puan Hajah Fitriah tu kami nak respect dengannya tegal apa. Tegalnya dapat molah Terowong Asam ya jadi macam-macam produk yang si pernah dipikir orang lain. Jadi gula batu, jadi sos, jadi jam. Jam ya nang champion kami mana kita perlu try diri impun, okey? Dan sama-samalah kita doakan Puan Hajah Fitriah nya berjaya ngembat nama perniagaannya di mata dunia sebab kami rasa yang akan ngembat nama Sarawak juga dan kami pun akan bangga dengan perniagaannya sekali. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, kami ada pesanan macam biasalah, okey? Jadi mungkin kita gagal dalam melakukan sesuatu yang kita dah banyak usaha, kita dah banyak harta dalam usaha kita ya, tapi masih juga gagalnya sih menjadi. Jangan putus asa, sentiasa teruskan usaha kita dan jangan lupa untuk berdoa sebab mun kita sih berdoa time kita susah nak. Ya maksudnya kita ada masalah ego, okey? Annyeong.